يا نبي السلام عليك، يا رسول السلام عليك، يا حبيب السلام عليك، صلوات الله عليك، يا نبي السلام عليك، يا رسول السلام عليك، يا حبيب السلام عليك، صلوات الله عليك، يا نبي السلام عليك، يا رسول السلام عليك، يا حبيب السلام عليك، صلوات الله عليك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنقلوا به القال تنفرج به الكراب فتقضى به الهوائج فتنال به الرغائب، حسن الخواتيم ويستلقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. كلام قديم لا يمل سماعه تنازع عن قول وفعل بنياتي. كلام قديم لا يمل سماعه تنازع عن قول وفعل بنياتي ونياتي. به أشتفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وخيراتي. به أشتفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وخيراتي. فيا
وسهل علي حفظه ثم درسه بجاه النبي والآل والصحابة وسهل علي حفظه ثم درسه بجاه النبي والآل والصحابة كلام قديم لا يمل سماعه تنازع عن قول وفعل دنيتي ونيتي النبي الكريم وعلى آله وصحبه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. اللهم أعظم رغبتنا في القرآن واجعل نورا لأبصارنا وشفاء لصدورنا وذهابا لهمومنا. اللهم زين به ألسنتنا وجمل به وجوهنا وقو به أجسادنا وثقل به ميزاننا وارزقنا حق تلاوته وقونا على طاعتك آناء الليل أطراف النهار واحشرنا مع النبي وآله الأخيار. Dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat mengasihannya. Segala puji-puji bagi Allah penguasa sekalian alam. Selawat dan salam ke atas penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada ahli keluarganya dan sahabat-sahabat baginda serta mengikut petunjuknya hingga ke hari kiamat. Ya Allah Tuhan kami, rangsangkanlah minat kami sepenuhnya kepada Al-Quran. Jadikanlah ia sebagai cahaya bagi penglihatan kami, jadi penawar bagi dada kami, jadi pengubat kepada keresahan kami. Ya Allah, hiasi dengannya lidah kami, ciriakan dengannya wajah kami, kuatkanlah dengannya tubuh kami, beratkanlah dengannya timbangan kami. Anugerahkanlah kami bacaan yang paling sempurna, kuatkanlah kami untuk sentiasa melakukan ketaatan kepada-Mu, serta kumpulkan kami bersama para nabi dan keluarga yang terpilih. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala bis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati sahabat saya Dr. Kamarudin, Perintah Tuan Imam Tuan Bilal, seterusnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya sama-sama kita merapatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, dengan rahmatnya, maka pada malam ini kita dapat sama-sama menyempurnakan tanggungjawab kita bersama. Dah pastinya untuk kita memertabatkan kalamullah, kitab Al-Quran yang mulia, yang insya-Allah akan memberi manfaat kepada kita semua di akhirat kelak, terutamanya memberi syafaat kepada kita insya-Allah. Dan sudah tentulah apa yang kita baca ini ialah daripada
kekasih kita daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diturunkan Al-Quran kepadanya, dan kita sebagai tanggungjawab untuk meneruskan agenda pembacaan. Kalaulah Quran ini diletakkan di almari sahaja umpamanya, tidak dibaca, maka perkara itu tidak memberi apa-apa makna lah atas perjuangan Rasulullah SAW. Jadi duduknya kita sama-sama ini untuk kita sama-sama lah memeriahkan kehidupan kita. Dan kita semua sedia maklum bahawa Al-Quran itu sendiri banyak memberi impak yang baik dalam kehidupan kita. Antaranya kalau kita baca Quran itu, dia merupakan satu munajat dan kita ni seolah-olah berada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita boleh jadikannya sebagai satu penawar, hidangan istimewa untuk hati kita. Jadi hati kita bila baca Quran itu dengan sempurna menjadi tenang. Itu. Jadi bila baca dengan baik, segala masalah-masalah kita akan dapat terungkai dengan berkat Al-Quran. Itu jelas tuan, semua sedia maklum. Tapi malam-malam ni kita nak bincang sikitlah berkaitan dengan satu hukum penting yang banyak ada dalam Al-Quran, iaitu hukum gunnah. Hukum gunnah ataupun hukum dengung dalam bacaan. Jadi oleh kerana ianya merupakan salah satu perkara yang memberi kefasihan kepada kita, yang memerlukan kefasihan kepada kita, dan merupakan maharat penting dalam bacaan Quran, yang mana kita semua sedia maklum, sebut saja maharat tempat keluar huruf, tuan-tuan, ada 5 tempat. Yang pada umumnya ada 5 tempat. Salah satunya dekat hidung ni, al-khayshum. Di sini tempat untuk kita mengeluarkan gunnah, tempat di mana kita mengeluarkan dengung. Macam mana nak mengeluarkan dengung itu? Itulah yang kita kena bincang. Cuba tuan-tuan, untuk permulaan ini tuan-tuan tutup hidung. Tutup hidung. Cuba. Il. Susah nak sebut, macam orang sesama, tak lepas. Cuba tak tutup. Ada kesama tak sama? Kalau kita tutup sifat gunnah tu tak ada, sifat dengung tu tak ada langsung. Sedangkan nun itu ada satu sifat asliyah, sifat yang semula jadi, yang ada pada nun dan mim itu. Jadi sebab itulah menunjukkan bahawa bacaan gunnah ni penting dalam Quran. Sebab bila kita tutup hidung, tak sempurna sifat dengung dia tu. Payah. Tetapi kalau kita lepaskan jadi dekat situlah meletakkan kepentingan tuan-tuan. Gunnah ini penting dalam pembacaan Quran kita. Baik. Kemudian kita nak tahu apakah yang menyebabkan gunnah ini berlaku. Itu kita kena tahu juga. Pertama, kita kena tahu huruf yang terlibat. Daripada 28 campur 1, 29 huruf hijaiyah dalam Al-Quran itu, apakah huruf-huruf yang menjadi hero, yang menjadi tonggak, yang menjadi orang kata orang kuat dalam pembacaan gunnah ini? Itulah yang disebut ada 2 huruf di situ, iaitu huruf nun dan huruf mim. Sebut je nun dan mim, mesti kita dikaitkan dengan hukum dengung. Sebab tu dalam Quran adanya hukum nun mati. Banyak. Apa hukum nun mati? Kalau dalam periksa, dalam peperiksaan tanya, apakah sebutkan apakah hukum nun mati yang terdapat dalam Quran? Pelajar kita, anak-anak murid kita jawab pertama izhar. Kemudian apakah huruf-huruf izhar yang terlibat dalam hukum nun mati itu? Hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha. Daripada hukum cerita nun mati tadi itu banyak huraian dia. Kemudian hukum nun mati yang kedua, apa disebut sebagai idgham. Tadi izhar, idgham. Berapa pula huruf idgham? Nak boleh kata tanya, berapa martabat untuk idgham tu ada berapa? Ada 2. Satu dengung, satu tak dengung. Itu martabat.
Itu pembahagian apa nama idgham tu. Idgham bila gunnah tak dengung, lam dan ra. Apabila nun mati jumpa lam dan ra, maka tak dengung. Apabila nun mati juga dengan mim, ya, nun, waw, 4 huruf, mim, ya, nun, waw, maka dengung. Jadi dekat idgham saja dah ada cerita dah. Antara bacaan dengung dengan bacaan tak dengung dengan bacaan dengung tadi. Tuan ini sebelum kita bacalah, ni untuk pemahaman tuan-tuan, ni penting sangat. Baik. Kemudian hukum nun mati juga melibatkan apa disebut sebagai yang ketiga, ikhfa, hukum ikhfa. Hukum ikhfa termasuk dalam hukum nun mati dan tanwin. Tanwin tu berkaitan dengan nun mati juga. Nun sabdu, mim sabdu juga tuan-tuan itu dia punya tujuan. Nun mati dan tanwin. Kemudian dikatakan apakah huruf-huruf yang terlibat dalam membunyikan huruf ikhfa, bacaan ikhfa. Semuanya. Murid kita pun tanya, murid pun jawab, ada berapa huruf? 14 huruf. Ada 14 huruf. Cara mana nak baca tu, itu ya kita duduk je nak baca macam mana. Itu pemahaman tuan-tuan. Dapatlah 10 markah penuh. Bila baca hancur. Nun mati jumpa huruf ikhfa yang 14 tu nak baca macam mana? Nun mati jumpa qaf nak baca macam mana? Dengung ustaz, memang dengung. Tapi macam mana? Dia lah baca. Cuba baca min qaf. Min qablihim. Tak betul. Dengung juga tu ustaz. Tapi dengung itu tak menepati kefasihan ataupun kehendak kesempurnaan bacaan dengung. Sedangkan nun mati jumpa qaf tu min qabl, di situ berlakunya dengung yang tebal sebab jumpa qaf. Tapi kalau dijumpa dengan huruf yang lain, huruf yang tipis, contohnya contohnya huruf apa? Jumpa kaf. Min kab, contoh huruf tu jumpa kaf, contoh. Huruf kaf itu tipis, maka dengung juga tipis. Itu kita akan jumpa dalam bacaan kita nanti. Tuan-tuan, ini untuk ambil pemahaman dulu. Kemudian apabila sebut nun mati, hukum nun mati juga dan tanwin, ada melibat hukum yang satu lagi, iaitu iqlab. Apabila nun mati, satu je huruf iqlab ni, ba saja. Nun mati jumpa ba. Min ba'dihim, contoh. Nun mati jumpa ba. Itu hukumnya iqlab. Apabila nun mati jumpa ba, nak baca macam mana? Tu baca dengung juga. Tuan itu sepintas lalu betapa pentingnya hukum nun mati ni. Kemudian dalam hukum mim mati juga dalam Quran banyak. Ikhfa, syafawi. Bila sebut syafawi ni, bibir punya cerita. Dekat sini pun ada dia punya kaitan dia. Tuan itu saya beri gambaran sedikit bagaimana hukum gunnah ni sangat penting dalam pembacaan Quran kita. Cuba kita tengok dalam bacaan solat kita. Ada 5 rukun qauli. Pertama tuan-tuan sebut takbir. Kita nak tengok ada tak gunnah dalam tu. Sedia. 1, 2, mula. Tak ada huruf nun, tak ada huruf mim, maka tak adalah gunnah dalam tu. Janganlah kita kadang-kadang Allah. Tuan-tuan, mana datang tu gunnah tu? Ada orang baca macam tu kan. Kalau kita pelik juga ni, azan ni lain macam bunyinya. Tapi orang sebelah sana lah, sebelah kita mungkin tak ada. Belah-belah sana lah. Itu azan, itu dari segi takbir. Allahu Akbar. Dulu kita dah belajar bagaimana nak baca tebal tipis. Pastikan sebelum itu Allah tu tebal. Jangan Allah tu tipis. Sebab sebelum hapus jalallah baris atas, maka tebal, maka au. Kemudian bau, jangan tipis, jangan bar, tetapi bau. Sebab sebelum ra baris atas. Jadi kita dah ada ilmu dekat situ. Apa tuan-tuan baca lagi sekali dengan tepat sekali, insya-Allah. 1, 2, mula. Itu jangan lupa. Jangan ada qalqalah pula. Jangan akbar, mesti mahmuz saja. Angin yang keluar tu. Itu pun tidak sengaja. Kalau sengaja tu dah paul. Pun tak boleh. Sikit saja. Akbar. Sekadarkan begitu saja.
Kemudian cuba kita tengok dalam Fatihah kita. Kita tengok ada tak gunnah yang dalam Fatihah kita ni. Jangan sampai nanti bila kita baca Fatihah ni lain macam bunyi dia, tuan-tuan. Kita baca sama-sama, kita baca. Kalau boleh kita tengok. Kalau tak tengok pun kita bayangkan. Dah hari-hari baca dalam sembahyang, seolah-olah kita ni berada dalam solat ni. Kita nak bayangkan Fatihah yang terbaik untuk bacaan kita. Maka kita bacalah, tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, mula. Cuba tuan-tuan tutup hidung, baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, mula. Di situ ada huruf mim kan? Betul tak? Bismil. Kalau kita tutup hidung, mil bermakna kita telah menafikan gunnah yang ada pada dia. Pada mim itu ada gunnah walaupun ketika dia berbaris. Ada 5 martabat, tuan-tuan, tingkatan gunnah ni yang perlu kita tahu. Yang pertama, tuan, sebelum kita habis baca Fatihah ni, kita ambil juga supaya kita tak jauh sangat tinggal. Ada 5 tingkatan gunnah yang patut kita semua sedia maklum. Yang pertama, apabila nun tu sabdu, mim sabdu, itu namanya wajibul gunnah. Tuan-tuan tengok dalam Quran, nun sabdu, mim sabdu, mesti baca gunnah, mesti baca dengung. Dengung 2 harakat. Kalau tak baca tu tak boleh ke ustaz? Hukumnya bukan harus, hukumnya wajib. Sebab wajibul gunnah. Walaupun, kenapa dipanggil wajibul gunnah? Walaupun dia berhenti, walaupun dia wasal, dia tetap baca 2 harakat. Innalladzi, cuba 1, 2, mula. Dekat situ ada wajibul gunnah. Tapi kalau kita baca nak cepat, innalladzina amanu, mana dah hukum tuan berdosa, tuan-tuan. Sebab kita tak sempurnakan gunnah tadi. Tu nak cerita, tuan-tuan. Ummul kitab. 1, 2, mula. Muhammad. Mim sabdu dalam selawat kita. Itu wajibul gunnah. Wassalli ala sayyidina Muhammad. Itu juga wajibul gunnah. Itu juga dipanggil rukun qauli dalam solat kita, selawat tu. Tetapi kita ambil tak peduli, Fatihah je lah ustaz, betul. Apa at-tahiyat tu bukan rukun qauli, yang mana kita kena baca sama dengan Fatihah tadi, bukan? Ini kita kena fikir bersama. Nak ingatkan saya jugalah, tuan-tuan. Bukan tuan-tuan ni, kita ni kongsikan. Asyhadu an la ilaha illallah, tak ada dengung. Tapi wa asyhadu an, ada dengung tak? Ada. Cuba tuan-tuan baca 1, 2, mula. Okey, beres. Wa lagi sekali. Ada 2 tempat kan? Wa asyhadu an 1, na Muhammad 1. Itu wajibul gunnah. Letaknya tingkatan nombor 1, paling tinggi dalam bacaan gunnah, tuan-tuan. Jadi kalau kita baca agak tak berapa nak ambil berat, tuan-tuan jawab sendiri. Saya nak ingat diri saya juga. Kadang saya pun jatuh juga, tuan-tuan. Tapi bila dah belajar, dah ngajar, kita patah balik. Sempurnakan kefasihan kita tu dalam soal gunnah ni. Mudah-mudahan ada manfaat kita bersama, tuan-tuan. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, martabat gunnah yang kedua jatuh kepada idgham. Idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah tu macam man yasha. Di situ ada masuk dan dengung, betul tak? Idgham ma'al gunnah, masuk dengan dengung. Idgham tu maknanya masuk dengan dengung. Man yasha. 1, 2, mula. Habis kalau kita baca man yasha aja, tak ada langsung 2 harakat. Dah tak sempurna lagi. Itu tingkat yang kedua. Apabila kita membaca dengung, itu merupakan tingkat yang kedua. Kita kena sempurnakan dengung itu, tuan-tuan.
Baik, tingkat yang ketiga pula kat mana? Iaitu pada ikhfa. Tadi wajibul gunnah, yang kedua idgham ma'al gunnah, yang ketiga ikhfa. Ikhfa ni bila macam mana tuan-tuan? Apabila nun yang mati ataupun tanwin bercampur dengan huruf yang 14. Tak masuk lam, tak masuk ra, tak masuk mim, nun waw tak masuk. Tapi ikhfa ni contoh yang kita contohkan tadi. Cuba tuan-tuan sebut min qablihim, 1 2 mula. Nun mati jumpa qab, ada dengung tak? Ada dengung. Dengung tu berapa harakat? 2 harakat. Tetapi kalau kita baca nun mati jumpa qab ataupun jumpa yang lain-lain, kita jumpa dalam Quran nanti kita akan bincang juga. Kita pun tak tahulah ustaz. Senang je dalam Quran Osmani ni, atas nun tak ada tanda apa-apa. Tak ada tanda mati. Itu dengung lah tu. Dalam Quran Osmani dia dah bagi depan dua dah. Cuma kita nak baca tu macam mana tu? Kita raikan tak bacaan dengung kita tu. Itu yang kita persoalkan kita ni. Dah faham dah apa, tapi praktikal tadi tu. Ini yang kita kena bincang bersama tuan-tuan. Baik. Yang pertama wajibul gunnah, yang kedua idgham gunnah, yang ketiga ikhfa, dan yang keempat, martabat yang keempat ialah apabila nun itu atau mim itu dalam keadaan yang sukun, mati. Contoh tuan-tuan baca an'am. Contoh an'am. Tutup mulut an'am. Nun mati itu ada gunnah asli dia. Kalau kita tutup hidung, sebab tempatnya kat hidung, tapi bila kita tutup an'am, maka sifat gunnah tu tak ada. Sebab itu bila kita baca Quran siratal ladzina an'amta alaihim, tak boleh. Walaupun tu izhar. Izhar tu, hukum izhar itu walaupun mati kita kena hidupkan juga. Siratal ladzina hidup. Itu tak betul. An'amta alaihim, 1 2 mula. Cuba siratal ladzina, 1 2 mula. Lagi sekali, 1 2 mula. An'amta alaihim. Kita nak bunyikan gunnah, nak bunyikan dengung dalam bacaan izhar tadi. Walaupun izhar tu maknanya terang dan mati nyata. An'am, apabila nun mati jumpa ain, ustaz, kita kena baca dengung, kita kena baca terang dan nyata. Ibarat bulan purnama. An'am, terang betul tuan. Tapi dia lupa nun itu ada sifat gunnah. Bila kita tutup ataupun kita buka, jadi kita buka tu hidupkan bacaan itu. Sekali lagi mantapkan tuan-tuan. Siratal ladzina an'amta alaihim, 1 2 mula. Siratal ladzina an'amta alaihim. Tapi jangan panjang-panjang. Dia tak sempurna dengung dia tak sempurna macam yang tadi 2 harakat. Yang ini jangan. Jangan siratal ladzina an'amta alaihim. Tak boleh pula. Bukan, itu bukan maksudnya begitu. Dia maksudnya ialah sifat gunnah itu yang asli memang daripada nun dan mim itu. Kita nak tahu. Sebab tu dia jatuh nombor 4. Berbanding dengan nombor 1 tadi. Okey, dan akhir sekali tuan-tuan, apabila dia dalam keadaan yang berbaris. Cuba tuan-tuan baca allazi yang berbaris apa? Contoh alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Apabila dia keadaan yang berbaris, maliki yaumiddin, maliki yaumiddin, 1 2 mula. Maliki yaumiddin. Mim tadi tu kan pun masih ada gunnah dia. Kalau kita tutup mulut, maliki yang tak jadi, kita lepaskan maliki. Dekat situ ada gunnah, tapi gunnah yang tidak sempurna. Walaupun dia berbaris, tetap ada dengung nak sebut macam tu tuan-tuan.
Jadi ada 5 tu tuan-tuan untuk malam ni kita bincang tu. Dan sekali lagi nanti kita akan tengok Quran. Quran tadi kita belum baca Fatihah dari habis. Sudah habis kita baca Fatihah. Rukun qauli yang 5 ni sentiasa kita nak bermain tuan-tuan, sentiasa kita nak baca. Jadi sekali kita baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 mula. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu rukun qauli yang kedua. Rukun qauli yang ketiga, tahiyat akhir sampai syahadah tu tuan-tuan. Sama-sama kita baca, pastikan dekat situ ada satu guna. Kat mana tu kita nak cari. Assalamualaikum, assalamualaikum ayyuhal, ada satu guna. Ayyuhan nabi tu, nun sabdu tu. Itu kena pastikan. Selalu kat situ kita laju je. Betul tak? Kita pun tak perasan, kita pun tak tengok tuan-tuan. Okay, sama-sama kita baca 1 2 mula. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sekali lagi. Assalamu alayka ayyuhan, lagi sekali 1 2 mula. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang ketiga, Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Syahadah 1 2 mula. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selesai rukun qauli yang ketiga. Rukun qauli yang keempat, selawat. Selawat ada berapa gunnah kita tengok tu. 1 kita baca sama-sama. 2 mula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Habis dah. Dekat situ ada berapa tempat gunnah tu. Jangan masa ni tu betul, masa belajar je betul tuan-tuan. Masa sembahyang tu dah tak ingat dah. Saya lah dulu tu sama. Masa belajar betul-betul ni, masa Ustaz tegur memanglah betul. Tapi bila sembahyang dah ingat kunci motor, dah ingat nak makan mi Bandung kat kedai depan sana tu, dah tak ingat tuan-tuan. Saya kena sebut tuan-tuan. Sebab itulah berlaku dalam diri kita. Bila kita belajar memang cantik. Bila kita praktikal terlupa. Kita lupa yang kita belajar tadi. Itu nak ingat. Nak cepat je juga. Balik semula lagu lama balik. Tak ada apa-apa lah lagu lama balik. Baik, kemudian yang akhir sekali, tuan-tuan, kita baca salam.
Cuba tuan baca. 1, 2, mula. Ada tak gunah tuan-tuan? Ada pada mim, tetapi gunah yang tidak sempurna. Kalau kita Assalamualaikum warahmatullahi, tak sempurna. Assalamualaikum ada gunah kat situ. 1, 2, mula. Makna tuan-tuan, Quran tu cantik sangat. Cantik sangat. Kalau kita baca Assalamualaikum warahmatullahi, nak sempurnakan izhar konon. Tapi rupanya tak betul sifatnya pula. Itu mengingatkan kita semua. Sempurna 5 rukun qauli. Kita buka Quran tuan-tuan. Semua kena buka Quran. Nanti kita akan jumpa lagi hukum-hukum yang lain dalam bacaan kita nanti. Azan kita berhenti sekejap. Kata Dr. Kamarudin pukul 8.20 kita berhenti, ya. Kalau azan nanti kena azan lah. Ni belum lagi 8-6 minit azan, ya. Baik, jadi tuan-tuan tengok surah yang kita jadi kunci bacaan kita Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman, ya. Dalam surah Al-Baqarah. Ya. Ayat yang akhir kan. Kalau kita nak matikan huruf tu Nak matikan huruf? Cuba baca. Maknanya nak mencara mematikan bacaan dia. Okey. Pertama sekali kita kena faham huruf yang hujung huruf apa? Radh. Itu langkah yang pertama. Baik, huruf dhat mahraknya dekat mana? Dekat pinggir lidah. Baik. Macam mana nak membunyikan huruf dhat ni? Macam-macam nak cari dia punya mahrak je, kita matikan huruf dhat itu. Contoh alif dhat mati di atas al. Kita jumpa rumah dia. Rumah dhat kita jumpa. Macam mana nak baca ni pula? Wati wal al, contoh. Apabila kita nak matikan dengan dhat, maka kita jangan lupa, jangan kita contohlah wati wal ab sama juga kan. Wati wal ab mati dengan dha, maka tidak sempurna. Jadi kita mesti mati dengan dhat tadi dengan mencari rumah dhat tadi. Wati wal arm. Orang tak nampak, tapi kita kena buat. Tuan-tuan, kita kena buat sebab kita kena sebab rumah ni penting, maharat ni penting. Sebab dengan sebab maharat lah tadi kita boleh tepat bacaan kita. Fil arm. Cuba 1, 2, mula. Arm. Tebal dengan nipis ra tu. Ra tebal kan? Kemudian tetapi lidah kita penghujungnya itu adalah di rumah dhat tadi. Itu kita pegang kat situ. Memang sebab dhat ni hukumnya martabat dhat pula, apabila dia mati dia kena tetap tebal. Cuma tak bunyi bu saja. Sebab sifat dia itbaq sad, dhat, ta. Cuba tuan-tuan sebut so. Kan ke depan juga kan. Dhat, dha. Bila dia mati pun tetap juga kesempurnaan tadi bibir itu ke depan juga. Sebab dia memang huruf isti'la. Jadi mesti macam tu. Muncul gitu. Kalau alif ra tebal juga sebab ra. Sebelum ra baris atas kan. Tebal juga. Jumpa pula dhat, lagi jadi. Kalau jumpa ra saja tebal juga. Jumpa dhat lagi dia menjadi. Ada 2 kali tu. Wanti wal ar tebal juga. Bila jumpa dhat mati dengan dhat. Wanti wal ar. Gitu. Tetap. Sebab
Dia sifat dia. Jadi kita kaitkan dengan sifat dhat tadi yang perlu baca dengan tabkhim. Tabkhim yang kita belajar dulu, sad, dha, ta, dha, ghin, qaf, kha. Ada 7 huruf yang kena baca dengan tebal, termasuk dhat tadi. Sampai dia berhenti pun kita kena tebalkan juga bacaan itu. Itu kita tengok martabat pula. Dulu kita belajar martabat tebal nipis. Mana yang paling tebal sekali? So tebal. Yang kedua dia tak ada alif, so aja. Yang ketiga dia balik depan, su. Yang keempat apabila dia mati jadi aus ataupun out tu. Dan yang kelima apabila balik bawah, si. Ada 5 martabat tebal nipis tadi. Yang tadi kita cerita 5 martabat guna. Semua ada martabat, semua ada tingkatan dia tuan-tuan. Okey, dah boleh mula azan dulu. Azan dulu. Sakit tekak. Jadi, okey, terus. Okey. Tak apalah, mudah-mudahan Bilal sihat. Bila rasa kecubur. Itulah. InsyaAllah mudah-mudahan sihat. Baik, tuan-tuan, kita pergi pada surah yang kita nak baca, ya. Tak apa kita baca balik pun tak apa. Mudah-mudahan dengan bacaan balik semula kita dapat ulang balik kita punya sebutan kita. Nanti tiba part perbincangan nanti sampai ayat yang keberapa hari tu, saya tak ingat. Ada yang tak ada tak? Kita bincang sampai ayat yang keberapa? 10? Ada tak? Ada yang tak ada? Imam Jalal ada tanda tak? Imam Jalal ingatkan sikit. Saya tempat lain tempat banyak saya tak ingat. 12 tak apa, 12 ke agak-agak aje. Ni tak habis nanti. Okey. Ke 10 lah. Okeylah, tak apa. Nanti kita baca je. Tempat yang ada masalah nanti kita akan bincang dengan taranum nahawan. Nahawan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان
والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان La tu mad jaiz kena panjang ya. Tak boleh baca dua. Lebih asal ada tanda tu mesti lebih lah dua. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار tuan-tuan ini banyak kesilapan kat sini tuan-tuan terutama pada wajibul gunnah. Itu yang saya cerita tadi. Kita dah faham lah, tapi praktikal kita tu cuba tengok. Wa khalaqal pertama mad lazim. Mad lazim kalimi mustakal dibaca 6 harakat pertama. Itu 6. Masuk dalam nun yang bersabdu wajibul gunnah, ranking yang atas tadi tang situ yang tak ada, hilang. Cuba tengok. Jan dengung 2 harakat. Mesti dengung 2 harakat. Janganlah cepat-cepat. Walaupun nafas semput. Nafas semput pasal kita baca kuat ni, ji. Kalau kita baca perlahan insya-Allah sampai. Dekat situ satu. Yang kedua, mim. Nun mati jumpa mim. Idgham ma'hunna masuk dalam mim. Mim. 2 harakat lagi. Di jim 2 harakat lagi. Mil 2 harakat lagi. Banyak tu tuan-tuan. Hukum gunnah, hukum dengung, hukum kat hidung ni, bacaan gunnah tu. Cuba kita sempurnakan sebaik mungkin tuan-tuan. Baca ni asal lupa ingat, lupa dengung ingat ni. InsyaAllah lama-lama kita boleh. Cuba tengok balik. Wa khalaqal janna min marijin min nar. 1, 2, mula. Lagi sekali ambil nafas sikit, Dia mula-mula training tuan-tuan memanglah payah. Training nama pun latihan.
Kalau betul je tak payah tutup je lah. Ini namanya latihan. Latihan salah betul ni biasalah tuan. Sama dengan saya dulu dah teruk dah kena tegur apa semua. Jadi kalau sekali kita baca, cuba tengok sebalik semula, ambil nafas, kena ambil nafas. Pasal dia ni melibatkan banyak kerja. Dia banyak kerja. Terutama dengung. Wa khalaqal janna min marijin min nar. 1, 2, mula. Kaum ibu, semua kaum ibu cuba buat kaum ibu. 1, 2, mula. Ada yang dah sudah dulu, ada yang sudah kemudian. Pengelat nama dia tu. Nama dia ngelat. Ja tu tak cukup panjang dah. Cuba tengok keadaan berat ni. Ada pukul 8.20 tak? Tapi penutup ni lagi tak betul lagi, tak boleh habis. Lagi tak betul ni kita rasa macam tak puas. Sebab kita belajar tadi hukumnya guna, tapi bila tang guna tak jadi pula. Lagi sekali ibu-ibu, betulkan kedua perkara saya nampak tadi. Pertama, jatuh mat hukumnya mat lazim. Mat lazim kalimah mustakal wajib dibaca 6 harakat. Satu wajah saja, dia tak boleh baca pendek. So sedaya upayalah. Tapi kalau kita tak mampu, tu lain cerita, masalah kesihatan lain cerita. Tapi maknanya hukum tetap hukum dia tu ya. Lagi sekali kaum ibu, yang terbaik 1, tarik nafas sikit. 2, mula. Ibu-ibu faham tak tempat yang dengung kat mana? Pertama tadi kan nun sabdu. Jan 1. Kedua mim. Ketiga jim rijim. Keempat tang situ kena dengung. Lagi sekali ibu-ibu. 1, 2, mula. Wa khalaqal. Lagi sekali. Wa khalaqal. 1, 2, mula. Dan masalah lah tu. Saya kata tempat yang dengung tadi jadikan 2 harakat ya. Wa khalaqal jannatu 6. Jan 1, mim 2, jim 3, mil. Bila sebut 2 harakat dengung dekat sini. Itu menunjukkan kita faham. Kalau tidak dia kurang faham. Tak apa, lagi sekali. Yang terbaik 1, 2, mula. Tinggalkan dulu. Tak lulus tu sebenarnya. Baik, kaum bapa. 1, 2, mula. Lagi sekali. Nun sabdu tadi ada masalah sikit. Nun sabdu dia. Lagi sekali. 1, 2, mula. Bagus. Sekali lagi terbaik. 1, 2, mula. Janna min marijim min. Kaum ibu batah balik. Kaum ibu 1, 2, mula. Janna min
Alhamdulillah, bagus. Baca ramai-ramai, dibantu oleh ustaz pula. Okey lah tu, dah betul. Semua sekali. 1, 2, mula. Lagi sekali. 1, 2, mula. Ini nak ingatkan kita, tuan-tuan, kita tak bersabar dalam bacaan ini, mana tu yang tersasul. Nak ingatkan saya juga, mana tempat tu kena sabar sikit. Kalau tidak memang jadi macam tu lah. Jadi kucak-kacir lah bacaan kita tu, terutama pada gunnah. Sebab gunnah ni memerlukan kepada latihan yang banyak. Jadi sebelum kita habis, lagi sekali. 1, 2, mula. Yang payah pada tun sabdu tadi. Break sikit. Tu break sikit. 1, 2, mula. Tuan-tuan, bagus. Nak ingatkan kita macamlah kita berjalan ke highway penat ni dah. Singgah kejap minum air. Kat situ tempat minum air ada banyak tu. Nun Sabtu tempat minum air. Mim minum lagi. Rijim minum lagi. Min minum lagi. Ibarat macam tu. Jadi bila kita baca tu, aku kena kat ni, kena hati-hati kat sini. Tuan-tuan jadi saya rasa sekadar tu dulu untuk kali ni perbincangan kita. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu depan lah. Mudah-mudahan ada manfaat kita bersama. Dan kita akhiri dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.